malam ni insyaAllah kita akan bercakap beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan benarkah Sanusi bakal didakwa minggu hadapan, 2 minggu lagi. Kemudian tabung haji telah mengesahkan, Perdana Menteri telah mengesahkan bahawa MOF akan mengembalikan aset tabung haji kepada tabung haji dan membenarkan dakwaan selama ini bahawa PAS adalah kaki fitnah, tuan-tuan. Kaki fitnah, kaki penyebar kaki fitnah, memang pemfitnah nasional adalah daripada geng-geng PAS dan walaon yang tak takut dengan hukum Tuhan, yang tak takut dengan dosa-dosa memfitnah. Yang penting dia fitnah dulu kan? Dia fitnah dulu, kemudian baru dia nak minta maaf. Tu pun kalau dia minta maaf, yang best dia tak mengaku pun dia fitnah, tuan-tuan. Fitnah tu adalah mainan mereka belaka. Baik. So pertama sekali kita akan berbicara sedikit, ada ura-ura baru-baru ini berkenaan dengan apa orang kata, ada rombakan kabinet akan dilakukan dan dikatakan seorang menteri besar bakal naik menjadi di peringkat pusat. Dan menteri besar itu adalah sebenarnya seperti mana saya dakwa, sangkaan saya adalah Amiruddin Syari. Bukan Amiruddin Harun, itu Amiruddin Harun. Amiruddin Syari iaitu Menteri Besar Selangor. Namun begitu, beliau telah menafikan dakwaan ini. Okey, kita dengar. Amiruddin nafi spekulasi akan anggotai jemaah menteri. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menafikan spekulasi dia akan dilantik ke jawatan dalam kabinet Perdana Menteri yang bakal dirombak. Naib Presiden PKR itu menjelaskan dia tidak mengetahui dari mana sumber kabar angin itu. Desas-desus mengatakan saya hendak ke kabinet ini sejak tahun 2022. Saya sendiri tak dengar sebarang perkembangan yang terbaru. Apapun semua keputusan tersebut terletak kepada prerogatif Perdana Menteri, katanya di petik utusan. Amiruddin dilaporkan berkata sedemikian setelah merasmikan Expo Hartanah dan Perumahan Selangor 2023 di Shah Alam hari ini. Adun Sungai Tu juga dipetik berkata kerajaan berhasrat melaksanakan agendanya untuk rakyat. Bagaimanapun dia berkata Anwar akan berbincang dengan pucuk pimpinan parti dan kerajaan perpaduan sebelum melantik menteri baru. Perbincangan mengenai rombakan kabinet bermula setelah jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup selepas kematian Allahyarham Salahuddin Ayub pada Julai lalu. Desas-desus tersebar mengenai siapa yang akan keluar dan dilantik dalam kabinet baru setelah Anwar mengaku akan berfikir untuk merombak kabinet, tetapi kemudiannya menjelaskan dia tidak ada keperluan mendesak untuk berbuat demikian. Pada Rabu lalu, sumber di Jabatan Perdana Menteri berkata kemungkinan rombakan kabinet akan menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke jawatan persekutuan. Satu sumber mendakwa rombakan itu hanya akan dilakukan setelah berakhir pilihan raya kecil pada 7 Oktober ini. Now, Datuk Seri Anwar sendiri telah menyatakan di dalam komentar beliau bahawa tidak akan ada berlaku sebarang rombakan sebenarnya. Rombakan secara dalaman itu ada. Rombakan secara dalaman itu possible berlaku. Kita tak menafikan daripada peringkat KSU, peringkat TKSU, peringkat pengarah dan sebagainya akan berlaku reshuffling di peringkat-peringkat tertentu. Tetapi untuk mengatakan rombakan itu berlaku secara keseluruhan, menurut Datuk Seri Anwar, ini bukan saya cakap, berkemungkinan besar tidak akan berlaku. Namun begitu, menteri baru dilantik menggantikan arwah Salahuddin, ya betul, itu kita tidak nafikan. Memang perlu ada keperluan kepada melantikkan jawatan menteri baru yang sekarang ini dipangku oleh apa orang kata YB Fuziah Saleh daripada Parti Keadilan Rakyat, Senator YB Fuziah Saleh yang sekarang ini memangku jawatan timbalan Menteri KPDN. Namun begitu, keperluan itu mendesak dan itu juga merupakan kuota daripada amanah dan amanah perlu segera meletakkan nama. Ada beberapa nama telah dicadangkan, tapi kita lihat nanti bagaimana dan apakah yang akan ditentukan oleh parti amanah itu sendiri dan mungkin juga oleh Perdana Menteri itu sendiri. Baik. Cerita sebelum kita cerita yang lebih lanjut berkenaan dengan cerita apa orang kata Sanusi ni, tuan-tuan. Saya nak bawa satu kisah tadi saya terbaca. Alright. Tentang Syahidan Kasim memberi komentar terhadap UMNO. Kita baca. Mat Hassan kian kurang arif membaca politik, kata Syahidan. Syahidan Kasim hari ini mengingatkan UMNO agar tidak mudah mempelikirkan PN. Berdasarkan parti itu yang didakwanya tidak lagi hebat seperti dahulu. Dia yang pernah memimpin UMNO dan menjadi Menteri Besar Polis itu berkata tanpa gelombang hijau sebelum ini pun PN mampu memenangi 74 kerusi parlimen semasa PRU ke-15 dilangsungkan. Menyasarkan kenyataan itu kepada timbalan Presiden UMNO
Muhammad Hassan Syahidan berkata sebenarnya tidak wujud pun gelombang hijau, sebaliknya menganggap ia hanya gelombang rakyat. Tok Mat ni dari dulu semakin hari semakin kurang arif tengok politik, katanya. Pada 28 September lalu, Muhammad menganggap kekalahan besar UMNO dalam PRU lalu bukanlah disebabkan oleh gelombang hijau, sebaliknya hanya kerana undi protes dari penyokong parti itu. Orang kata ada green wave, saya kata tak ada green wave. Sebenarnya banyak undi protes dan itu saja. Orang masih sayangkan UMNO, jadi UMNO sekarang kita akan buat sesuatu untuk memperkasakannya. Mengulas lanjut, Syahidan berkata istilah gelombang hijau itu digunakan untuk memperlikirkan PAS yang memang dikenali sebagai menggunakan logo berwarna hijau. Sebaliknya, penafian tersebut berkata kata Syahidan PN memperoleh 74 kerusi berbanding UMNO cuma 24. Kena ingat tu, jangan cakap seolah-olah hebat. Tak hebat, UMNO sudah tak hebat. UMNO cuma hebat sebab bangunan dia besar, katanya. Syahidan yang kini menjadi ahli PAS juga memberitahu UMNO sudah mengubah prinsip perjuangannya apabila tidak lagi mengutamakan agenda Melayu setelah bersama DAP. Justru dia yakin pengundi Pelangai khususnya warga Felda akan bersama PN. Pada pandangan saya, pengundi di Pelangai dan kawasan Felda pengundi diam. Mereka nak mengundi tapi tak nak heboh dengan naikkan bendera semula. Kebanyakan mereka orang PN tapi tak puas hati pasal kes UMNO bersama DAP. Baik, saya komentar sikit benda ni, tuan-tuan. Semasa saya pergi saya pergi penamaan calon Pelangai tempoh hari, saya dapat saksikan beberapa perkara. Mungkin saya tersilap, tapi yang ni kita lihat. Bila ramai rakyat yang turun dalam penamaan calon, saya pergi kerana kebetulan saya ada program dekat Bentong masa tu, saya pergi penamaan calon. Kita adalah segolongan orang daripada Pakatan Harapan yang turun, antaranya YB Hulu Langat, saya sendiri, ahli MPP seperti Ryan, kemudian saya jumpa juga Napsiah dan sebagainya. Majoriti yang turun kita nampak adalah mereka yang datang daripada Pelangai dan juga sekitarnya, seperti Bera kita kata. Tetapi bila kita tengok di other side, majoriti yang turun daripada PAS itu sendiri bukan daripada kalangan orang Pelangai. Kita nampak majoriti. Kenapa saya tahu? Sebab orang Pelangai sendiri kan tahu. Kami pun tak kenal siapa orang kat sebelah sana, dia kata. Dan mereka bawa bas untuk nak nampakkan penamaan calon itu ramai. Tetapi tak ramai juga, tak boleh menandingi apa yang diturunkan oleh Barisan Nasional pada waktu itu. Okey, itu yang pertama. Kedua, yang menariknya, betul kalau kita tengok demografik PAS Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional di Pahang, dia ada 17 PN, 17 BN, kemudian 8 Pakatan Harapan. Nah, daripada situ sendiri, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional terus bergabung untuk membentuk kerajaan perpaduan. Antara yang pertama terbentuk iaitu di Pahang. Sekiranya lah katakanlah Pelangai itu tumbang tidak akan merubah apa-apa hakikat yang berlaku di dalam negeri Pahang pun. Kerajaan Pahang tetap orang yang sama, kerajaan negeri Pahang tetap di bawah kerajaan perpaduan, tidak akan ada perubahan besar yang berlaku. Namun begitu, kalau tidak ada perubahan besar yang berlaku, kenapa mereka beria-ia nak menunjukkan kemenangan yang mereka nak bawa ni? Dia macam ni, tuan-tuan. Sebenarnya menang atau kalah dalam pilihan raya kali ini, PN perlu menang. Kenapa? PN kalah kedua-dua pilihan raya di Johor. Kalau PN kalah sekali lagi pilihan raya ini, dalam tempoh kurang 2 bulan, PN telah kalah 3 pilihan raya dan itu meninggalkan satu kesan negatif yang buruk kepada imej Perikatan Nasional. Kita kena faham benda ni. Sebab itu Perikatan Nasional di Pelangai, dia akan mati-mati cuba nak memastikan mereka menang. Dan selepas ini kita akan ada pertandingan di Kemaman. Kita tahu Kemaman ni most likely PN akan menang. Tetapi kalau menang di Kemaman, benda tu tak pelik. Kenapa tak pelik, tuan-tuan? Dah memang dia dah menang sebelum ini dan dia dah menguasai negeri dan dah menguasai seluruh parlimen. Itu tak pelik. Tetapi kalau dia menang di Pelangai, itu satu benda menunjukkan, dia akan katalah, menunjukkan ada gelombang rakyat nak minta perubahan di negeri Pahang. Jadi itu yang dia nak. Kalau dia menang di Terengganu ni, dia macam tak ada benda yang pelik, tak ada benda yang nak boleh dibanggakan dekat situ. Jadi kemenangan di Pelangai ni adalah satu benda yang dia nak boleh tunjukkan for the next PRN, kita kata. Untuk nak tunjukkan for the next, bukan PRN tapi the next month, the next year, menunjukkan bahawa kami masih ada sokongan kami kuat, terutama di Pahang. Kita kena ingat Pahang adalah benteng terakhir selepas Kelantan dan juga Terengganu. Setelah kejatuhan Kelantan Terengganu, Pahang adalah benteng terakhir. Sekiranya mereka gagal menguasai Pahang pada pilihan raya kali ini, bermakna mereka, dan di Pelangai terutamanya, mereka gagal untuk menguasai yang dikatakan sebagai gelombang hijau itu.
atau gelombang rakyat yang mereka bangga-banggakan selama ini. Dan kita macam saya kata, gelombang rakyat, the so-called gelombang rakyat yang dimaksudkan itu sebenarnya tak ada pun. Gelombang rakyat itu bukanlah gelombang rakyat seluruh rakyat. Kalau kita tengok, hanya di bahagian pantai timur, sedikit di utara, kemudian Sabah Sarawak dia tak ada, di bahagian selatan tak ada, di bahagian tengah pun dia tak ada. Faham? Dia seolah-olah macam balance kat situ. So, berjaya disekat di peringkat tersebut. Jadi gelombang sokong rakyat ini masukkan itu sebenarnya tidak sampai ke peringkat yang mereka kehendaki. Sebagaimana yang sepatutnya lah, tak sampai ke peringkat yang mereka kehendaki. Jadi dekat situ penting sebenarnya pilihan raya kali ini, PN cuba untuk nak menang dalam pilihan raya ini. Kalau mereka tak cuba menang, kalau mereka tak menang pilihan raya ini untuk kali ketiga berturut-turut, maka ia adalah satu perkara buruk lah, satu benda yang buruk untuk Perikatan Nasional itu sendiri.